Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي الكبير العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama dan selamanya, Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan, kita mengucapkan, kita meluahkan, kita merasakan setinggi-tinggi, sebanyak-banyak, sebesar-besar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi ini alhamdulillah, selamat berbahagia sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, yang Allah pilih untuk sama-sama bangun awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memanfaatkan masa yang sangat-sangat berkualiti ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah terus pilih kita. Allah terus pilih kita sehingga ke akhir hayat kita, supaya kita dapat bangun pada waktu yang sangat-sangat istimewa ini. Berbahagialah, berbahagialah dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sentiasalah merasakan kebahagiaan ini, kerana bukan siapa-siapa yang pilih kita, bukan orang lain yang pilih kita pada waktu ini, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sendiri yang kejut, yang bangunkan kita, yang gerakkan hati, langkah kita, fizikal kita. Jadi syukurlah banyak-banyak. Alhamdulillah ya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang di ruangan komen, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama-sama kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Syukur, happy, bahagia. Bahagia sangat-sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan yang lain. Syukur, alhamdulillah. Tidak ada kebahagiaan lain yang lebih istimewa melainkan kebahagiaan bila kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bersama dengan kita pada waktu inilah, waktu yang sangat istimewa ini, yang sangat berkualiti ini. Kita serahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon ya Allah, segala urusan perancangan apa yang kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam subuh insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita serahkan segalanya, insya-Allah. Yakinlah sahabat-sahabat, kena sentiasa yakin pada waktu ini kita dapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dapat bersama-sama kita
serahkan semuanya kepada Allah. Yakinlah sahabat-sahabat, urusan dunia kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yakinlah, kena yakin sungguh-sungguh, urusan dunia kita pun akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkanlah, antara amalan nak mudah bangun pagi ni, amalannya antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam Kak Zan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara amalan pagi ni kita amalan untuk mudah bangun pagi, antaranya kita membaca surah Yasin pada malamnya. Malam tadi kita sebelum tidur ataupun selepas maghrib boleh, terus boleh baca selepas maghrib ataupun selepas isyak ataupun sebelum tidur. Pastikan sebelum tidur tu kita dah membaca surah Yasin. InsyaAllah Allah akan permudahkan urusan akhirat kita yang penting. Apa dia urusan akhirat? Ni pagi ni lah. Pagi inilah yang kita dapat bangun. Allahumma salli alaihi wasallam, dipermudahkan untuk kita bangun. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, amalan Yasin ni memang menjadi amalan harian. Allahumma salli alaihi wasallam, dan amalan ini juga antara salah satu amalan untuk menambah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jadi sahabat-sahabat dimulakan Allah, dan antaranya amalan yang lain, Allahumma salli alaihi wasallam, kita membaca ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi, dalam maksud, antara maksudnya iaitu siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kul innama, mula dengan kul innama ana basyarun, ayat yang terakhir dalam surah Al-Kahfi. Itu antaranya kita ulang 3 kali sebelum kita lelap, insya-Allah. Antara kaifiat dia, antara fadilat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipermudahkan, malaikat akan kejut kita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam slot ini dalam slot tadabbur, insya-Allah, tahsin dan tadabbur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan sama-sama tengok berkaitan dengan surah As-Sajadah, surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah, kita alhamdulillah sebelum ni dalam siri-siri sebelum ni kita dah selesai dengan surah Al-Mulk, surah Al-Mulk, dan insya-Allah pada pagi ini kita mulakan dengan surah yang baru, surah yang seterusnya, surah pilihan yang seterusnya, itu surah As-Sajadah. Seperti biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan mulakan dengan tahsin terlebih dahulu. Sama-sama kita tengok dari sudut tajwidnya, hukumnya, insya-Allah. Lepas tu kita akan tengok dari sudut tadabburnya, insya-Allah. Moga-moga mendapat manfaat kepada saya terutamanya dan kepada sahabat-sahabat semua yang hadir, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabat dimulakan Allah, surah As-Sajadah merupakan surah yang ke-32 dalam susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan surah ini merupakan surah yang diturunkan di Mekah, ketika lebih kurang tahun ke-7 atau ke-8. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi pertengahan tahun Nabi berada di Mekah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah ini menerangkan tentang pentingnya kita tahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang melebihi segala-galanya. Melebihi segala-galanya. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, kita kena ingat Allah yang berkuasa atas segalanya. Nabi diberikan keistimewaan untuk menyampaikan syafaat. Nabi diberi keistimewaan untuk menyampaikan syafaat kepada kita semua. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Tugas yang memilih, keputusan untuk memilih untuk memberi syafaat adalah daripada Allah. Sebab itulah antara doa kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan, Allahumma ja'alna, kan, min ahli syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita minta dengan Allah dulu, kan. Kebanyakan salah faham orang, dia terus syafaat tu kita tak salah kita minta, tapi dalam hati kita, keyakinan kita tu
kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allahumma salli ala Muhammad, mengharapkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi memilih kita untuk mendapatkan syafaat. Jadi sahabat-sahabat ni bukan Allah, Allahumma salli ala Muhammad, kita doa kan, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami min daripada kalangan ahli syafa'ah, ahli yang menerima syafaat, min ahli syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajma'na, dan ya Allah himpunkanlah kami, wajma'na tahta liwa'ihi, di bawah bendera baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti. Wala ya Allah, dan jangan ya Allah, wala tahrim alaina, dan janganlah ya Allah engkau haramkan kepada kami, wala tahrim alaina syafa'atahu, syafaat daripada baginda Nabi, syafaatnya iaitu syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah engkau pilih ya Allah. Itu hati kita tu sama juga dengan berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, konsep selawat pun Allahumma salli ala Muhammad, kita selawat dengan kita mengharapkan selawat kita tu Allah sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sebenarnya barulah kita mendapat kelebihan. Kan bila kita Nabi sebut, bila kita selawat, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyarah, barulah kita mendapat 10 rahmat, 10 kebaikan, 10 ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas selawat kita yang sekali tadi. Jadi sahabat-sahabat dimuliakan Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah dalam surah ni dia memberikan kita keyakinan. Dia sama macam surah Al-Mulk, menceritakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang akidah, tentang macam mana pandangan orang kafir musyrikin ketika itu, dan Allah nak letakkan keyakinan kepada baginda Nabi bahawa walau macam mana pun mereka buat, mereka akan mendapat seksaan yang sangat-sangat pedih di akhirat nanti. Bahkan persoalan-persoalan yang di dalam surah Al-Mulk sebelum ini, dan persoalan yang tidak boleh dijawab, tidak boleh ditentang, yang mana persoalan tu dia terus masuk ke hati kita. Sebab itulah kita baca surah Al-Mulk tiap malam sebelum tidur. Pastikan bila kita baca tu kita boleh rasa maksudnya, kita boleh rasa pengertiannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabat yang Allah di surah As-Sajadah ini juga merupakan surah amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Nabi tak akan tidur selagi Nabi tak membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk. Jadi usahalah dia 30 ayat, ringkas, pendek kan. Allahumma salli ala Muhammad, kita cuba amalkan, dan setiap pagi hari Jumaat pada rakaat yang pertama Nabi membaca surah As-Sajadah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dan dinamakan surah As-Sajadah terdapat ayat sujud, kan, ada ayat sujud, ada ayat sajadah pada ayat yang ke-15, dan disunatkan untuk kita sujud tilawah. Kalau dalam solat dinamakan sujud sajadah. Kalau di luar solat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita Allahumma salli ala Muhammad dinamakan sujud tilawah. Jadi sahabat-sahabat yang Allah, insya-Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita masuk kepada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, insya-Allah. Kalau sempat kita masuk kepada ayat yang ketiga, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim merupakan huruf muqatta'ah, dan dia merupakan salah satu fawatihus suwar, pembuka kepada surah-surah.
Jadi sahabat-sahabat boleh rujuk Al-Quran masing-masing, Quran tafsir, insya-Allah sama-sama kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau di sini hukum dia, kalau kita sama-sama tengok, alif, lam ada tanda tiwal di atasnya. Tanda cacing tu tanda tiwal, nama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dibaca secara 6 harakat. Lam dan mim itu juga dibaca 6 harakat. Dia merupakan hukum mad lazim harfi mustaqqal. Kenapa mustaqqal? Kenapa berat ataupun tebal? Kerana ada terdapat di dalamnya gunnah. Ada terdapat dalamnya idgham yang gunnah. Kita memasukkan lam, antara lam dengan mim tu ada hukum situ, ada dengung 2 harakat situ. Jadi pastikan kita baca semua sekali. Kalau 6 campur 6 campur 2, dia ada 14 harakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebanyakannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita lupa harakat 2 harakat yang tengah tu. Betul tak sahabat-sahabat? Kita baca betul dah, cantik dah dengan gaya bacaannya alif lam mim lam mim. Tak cukup. Dia sepatutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alif lam dengung tu ada dua harakat. Jadi lam tambah dengan dengung 2 harakat di tengah bersama dengan mim, maka dia ada 14 harakat yang kita kena jaga. Kena jaga. Jadi kan kita selalu baca alif lam mim kan, sebelum tidur antara amalan untuk mengelakkan untuk dijaga diri kita, elakkan amalan, elakkan perbuatan-perbuatan yang tak baik, sihir dan sebagainya. Perbuatan yang tak baik pada diri kita, Nabi minta amalkan. Antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 5 ayat yang pertama. 5 ayat yang pertama surah Al-Baqarah, seterusnya ayat kursi, dan seterusnya 3 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah bermula dengan lillahi ma fis sama. Lillahi ma fis samawati wa fil, macam saya baca pada awal live tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabat yang Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita selalu baca, bila selalu baca, bacalah dengan bacaan yang terbaik, bacaan yang betul, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kena ingat sahabat-sahabat, sebab bahaya bila kita selalu baca tapi kita selalu baca dengan bacaan yang salah. Itu sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya, takut jadi lekat dengan kita, dah terbiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila terbiasa yang salah, itulah kita susah nak betulkan balik. Okay, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang kedua. Tanzilul kitab. Okay, kita tengok satu-satu. Tanzilu. Di sini ada hukum ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan zai. Zai. Kita tengok hati-hati huruf dulu. Kita sama-sama tengok makhrajnya dari sudut makhraj. Zai dengan zal. Zai dengan zal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zal dengan zai. Nun dengan zai sini. Tapi zai, hati-hati ramai yang tersilap sikit. Dia baca zai tu dengan zal. Tapi hati-hati kalau dalam Al-Fatihah siratal ladzi tu dengan zal, yang ni zai. Zai makhraj dia ada kawan dia 2 orang lagi. Kawan dia 2, zai, sin dengan sad. Hujung lidah kita tekan di belakang gigi sebelah bawah. Gigi sebelah bawah bahagian dalam, zai. Berbeza dengan zal. Zal lidah kita keluarkan. Zal dia ada 2 juga kawan dia. Tha dengan dha. Tha, tha, dha. 3 tu. Tapi yang ni zai, sin dengan sad. Jadi kena jelas. Tanzi. Jadi biar kita faham makhraj itu dulu, tempat zai dulu, barulah kita faham macam mana nak bunyikan ikhfa hakiki. Ikhfa kita sembunyikan dia. Jadi bila kita sembunyikan mesti ada tempat sembunyi.
kan? Sahabat-sahabat, bila kita kata sembunyi, tak ada orang awak sembunyi, saya sembunyi, mana awak sembunyi, tak tahu, tak ada tempat. kan pelik tu kan. Bila kata sembunyi, mesti ada tempat sembunyi dia, tempat persembunyian dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita sembunyi apa yang kita nak sembunyi adalah sifat pada huruf nun mati itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita matikan, cuba sama-sama kita matikan tan kan, nun mati kalau biasa kan, tan hujung lidah kita kena tempat di lelangit keras atas. Tan an kalau kita bunyikan an di situ dia ada kawan dia, nun, lam dengan ra. Tapi nun kita fokus nun kepada nun. Kalau biasa bunyi dia tan, tetapi kita sembunyikan sifat dia, kita sembunyikan bunyi dia tadi kepada tempat sembunyi dia. Itu mana tempat sembunyi dia? Pada huruf zai. Kita terus kepada zai. Sebab itulah ramai silap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ikhfa hakiki dengan hanya satu bunyi. Dia tak. Dia sembunyi di mana? Dia sembunyi di tempat yang sembunyi. Tempat sembunyi adalah huruf dalam 15 huruf ikhfa hakiki tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bergerak ke tempat tersebut. Jadi kita tak bunyi dah an, tak bunyi dah. Terus kepada zai. Ingat tadi zai kita sebut di belakang gigi sebelah bawah. Dia terus macam tu. Jadi kalau zai bunyi macam tu, kalau zal macam tadi kita sebut zal, lidah kita keluar sedikit. Contohlah kita gantikan di mana tempat dia qa di bahagian pangkal lidah. Sin, shin, bunyi dia berbeza. Ikhfa hakiki 15 huruf, kena tengok mana tempat makhraj dia. Sebab itulah dalam pengajian Al-Quran sebenarnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Al-Jazari perlu kepada kita bila awal kita nak belajar Al-Quran adalah kita belajar makhraj dulu. Kita kadang-kadang di tempat kita ni terbalik kan. Kita belajar tajwid baru belajar makhraj. Kadang-kadang makhraj kita tak belajar pun. Sebab apa? Sebab kita mungkin terbiasa macam tu. Sedangkan first kita kena belajar kenal adalah dengan makhraj. Makhraj tu yang kita kena kenal, kena ingat, kena faham. Barulah mudah untuk tajwid kita faham. Macam tadilah, situasi macam tadi, ikhfa hakiki ni. Kenapa bunyi dia sembunyikan apa yang kita nak sembunyikan? Nun mati, tempat sembunyi dia di mana? Iaitu di huruf zai. Tanzi. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanzilul kitabi la raiba. Okey, di sini Allahumma salli alaihi wasallam kita jumpa dengan izhar lin. Hukum dia sahabat-sahabat boleh note situ raiba ya. Raiba ya yang mati ataupun waw yang mati yang sukun, huruf sebelumnya berbaris di atas. Dalam Al-Fatihah ada kan ghairil alaihim. Situ semua tu adalah izhar lin yang kita kena jelaskan. Izhar, jelaskan, lin lembut dia. Jadi kena hati-hati, kena jangan la raiba, keras tak nak. Dia la raiba, dia hukum dia 1/2 harakat bacaan dia. Sama juga ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tak baca siratal ladzina an'amta alaihim. Tak. Ghairil. Kita tak baca ghairil. Tak baca secara secara keras. Tak. Kita lembut sahaja. Ghairil maghdubi alaihim. Sebab apa alaihim pun lembut? Ya yang mati huruf sebelumnya berbaris di atas. Dia syarat dia untuk jadi idhar lin, dia huruf sebelumnya berbaris di atas sahaja. Jadi sama la roi, walaupun ra tu kita baca dengan tafkhim, tapi masuk kepada bila jumpa ya dia jadi lembut. Roi bafihi mir rabbil. Sini dia ada satu hukum lagi. Nun mati jumpa dengan ra. Nun mati jumpa dengan ra. Nun mati, kalau kita tengok sini idgham
Memang kalau dengung sini kita tengok nun tu tidak ada tanda dan idgham ni dia masuk secara apa? Secara bila gunnah. Kenapa kalau kita belajar makhraj kita akan dapat kesan rupanya dia jadi dia jadi lam dan ra. Bila nun jumpa dengan lam dan ra, dah tak bunyi dah nun. Sebab apa? Kalau kita tengok kepada makhraj macam saya sebut tadi, adik-beradik dia nun, lam dan ra. Nun mati, lam dan ra. Dia satu adik-beradik. Jadi kita hanya pilih satu je lah. Kita pilih nak baca satu, dan kita baca pada huruf yang kedua, mirrabbil. Nun tak bunyi dah. Kan ada contoh yang lain, wala yarkam ma'ana. Yarkab ma'ana kalau asalnya, kan. Tapi kenapa kita baca tak bunyi ba, bunyi mim terus, wala yarkam ma'ana? Kenapa tak bunyi ba? Sebab mim, ba, waw, fa dalam satu makhraj, iaitu makhraj BB. Sebab tu kita tak baca dah wala yarkam ma'ana, kita terus baca mim, kita tak baca dah ba, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sama situasi sini, mirra. Nun mati tu, dalam hukum nun mati, bila jumpa dengan ra, kita tak bunyikan nun, kita masukkan terus idgham, masukkan terus pada huruf ra bila gunnah, dengan tidak ada dengung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Min rabbil alamin. Di akhirnya Allahumma salli alaihi wasallam mad arid lis sukun. Hati-hati bila kita sebut mad arid lis sukun, sama ada kita baca 2, 4 ataupun 6. Yang panjangnya adalah mim dan ya itu. Bila habis 2, contoh rabbil alamin, barulah masukkan nun. Kalau 4 harakat, rabbil alamin, baru masukkan nun. Kalau 6, rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina, insyaallah. Jadi sahabat-sahabat yang Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok dari sudut tadabburnya, alif lam mim kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sudut maksudnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para ulama tafsir pun serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada berapa pendapat yang lain. Jadi Allahumma salli, ijma'nya secara keseluruhannya serahkan kepada, maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, tanzilul kitab, turunnya Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, mir rabbil alamin, datang kepada Tuhan seluruh alam. Jadi kita bahagikan ayat ini kepada 3 bahagian. Iaitu yang pertama, tanzilul kitab, turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini, Allahumma salli alaihi wasallam, diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Dia berbeza dengan kitab seperti kitab Injil, terus dimasukkan sepenuhnya kitab Injil ke dalam dada Nabi Isa alaihi salam. Dan juga kitab Taurat diturunkan dan dah siap, dah bertulis. Satu kitab bertulis dah siap. Berbeza dengan Al-Quran secara beransur-ansur selama 23 tahun. Apa hikmah dia? Supaya sahabat-sahabat dan kita semua, kita dapat mempelajari Al-Quran dan memahami Al-Quran secara beransur-ansur. Kita tahu sedikit, kita faham, kita amal, kita belajar lagi, kita tahu sedikit, kita amal, kita belajar lagi. Itu proses dia. Supaya betul-betul masuk dalam hati sahabat-sahabat dan kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu maksudnya tanzilul kitab, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Bila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Quran, turunnya Al-Quran ini, tidak ada siapa yang boleh, kita kena masukkan dalam hati dengan betul-betul keyakinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada keraguan sedikit pun. Kita kena yakin sepenuhnya dengan Al-Quran yang mana terlalu hebat, terlalu mulia, dan ia salah satu mukjizat agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah menjaganya, dan Allah memberi jaminan untuk menjaganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat kena ingat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la raiba fi,
diulang balik dalam surah As-Sajdah. Ada pada surah Al-Baqarah pun ada di awalnya, dan ini diulang lagi. Allahumma salli alaihi wasallam untuk memberikan keyakinan kepada baginda Nabi dan sahabat-sahabat ketika itu. Allahumma salli alaihi wasallam nak meletakkan akidah, pegangan dalam hati supaya kuat. Bila kuat akidah, insya-Allah. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Dan mir rabbil alamin dan datangnya daripada Tuhan yang mentadbir dan memelihara seluruh alam. Dan kita kena ingat, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, segala apa di sini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat qudrahnya. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad yang mentadbir, berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, kita kena sedar bila ada satu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia namakan mukjizat agung, perlulah kita ambil cakna betul-betul, perlulah kita jaga betul-betul, perlulah kita yakin dan percaya dan sentiasa bersamanya. Letakkan segala-galanya Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kata berkuasa, apa sahaja yang di dalam Al-Quran kena yakin, itulah Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, itulah sebaik-baik perkara, sebaik-baik perkara, semulia-mulia perkara. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, dari sudut amalan, kalau kita sentiasa dengar Al-Quran, kita menjadi sebaik-baik manusia. Kan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang sebaik-baik manusia ni yang Allah iktiraf, Allah dan Nabi iktiraf, sebaik-baik manusia man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkannya. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, sahabat-sahabat yang kena Allah, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Kita dah sampai ke penghujung, insya-Allah kita akan sambung dalam siri berikutnya, macam mana Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, Allah meletakkan akidah dan Allah memberikan jawapan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab persoalan-persoalan daripada kaum musyrikin Mekah ketika itu. Wallahu alam, sahabat-sahabat mungkin Allah, wa ilmuhu wa atam. Moga bermanfaat kepada saya terutamanya dan kepada sahabat-sahabat semua. Moga Allah redha kita semua dan kita sama-sama doakan diri kita, doakan sahabat-sahabat kita sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa berbaki lebih kurang 20 minit kan. Allahumma salli alaihi Muhammad, 20 lebih ni. Perbanyakkanlah istighfar, sama-sama kita perbanyakkan istighfar. Letak segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu inilah, kalau kita melazimi istighfar waktu subuh ni, kita akan dapat 4 manfaat insya-Allah yang kita akan kongsikan di lain masa insya-Allah nanti. Moga-moga Allah redha kita semua. Perbanyakkan istighfar insya-Allah. Allahumma salli, Allah pemudahkan segala urusan kita semua. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang hadir. Moga Allah redha kita semua dan kita doakan. Dan di kesempatan ini juga insya-Allah Game 5M akan Allahumma salli alaihi Muhammad pada 15 dan 16 nanti bertempat di Masjid Abdul Rahman bin Auf, Kuala Lumpur, Jalan Puchong, Jalan Kelang Lama ni. Kita akan adakan sambungan siri Qiyamul Lail bersama Qiyam bersama Game 5am untuk bulan yang ketiga ini. InsyaAllah sahabat-sahabat yang ada boleh klik di bio, boleh tengok makluman dan ada grup support nanti. Allahumma salli alaihi wasallam, boleh tengok, boleh mendaftarkan. InsyaAllah kita sama-sama usaha ke arah kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Terima kasih sahabat-sahabat. Allahumma salli.